Saya nak bawa sedikit sejarah ataupun kisah ya, sebelum saya mulakan. Baru-baru ini saya ada kesempatan pergi ke Argentina, sebuah negara Amerika Latin. Dan Alhamdulillah, oleh sebab saya mempunyai sedikit penguasaan dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Arab, jadi saya tak sesat jalanlah di sana ya. Apa yang menarik ialah salah seorang orang Islam di sana lah menyebut bahawa, menyatakan rasa hatinya bahawa antaranya ialah dia katakan bahawa model ataupun panduan kepada mereka hidup di negara mereka adalah Malaysia. Sebab Malaysia kalau mengenai dengan halal, katakan mengenai dengan sembelih halal, dia bermula daripada awal binatang hendak disembelih sampai akhirnya bagaimana daging itu diagihkan. Bukan setakat diproses, malah diagihkan sampai ke tangan penerima. Maksudnya, kalaulah lembu, katakan, maka apakah jenis makanan lembu itu? Adakah dia bercampur dengan makanan yang haram, ataupun sebahagian yang haram, ataupun tidak? Begitu maksudnya. Mereka menilai apa yang kita lakukan di Malaysia sekarang. Begitu juga dengan makanan-makanan lain. Katakan kek, adakah kek itu halal? Betul bahannya tepung, tapi pemrosesannya ada tidak bercampur dengan perkara halal, haram atau halal. Walhal dia sebutlah, ini bukan saya sebut, tapi dinyatakan bahawa setengah orang lain, bukan negara Malaysia, walaupun di Islam, bila disentuh pasal halal haram ni mudah sangat, bismillah makannya. Itu bahasa yang digunakan kepada saya. Tapi orang Malaysia ni tidak, ada standard dia, ada piawai dia. Jadi saya nak menyebut bahawa di sinilah kisah ini menyatakan bahawa kecemerlangan, ketabadunan itu kita boleh buat. Kita boleh bina, kita boleh buat. Yang pentinglah kita kena yakin, kita kena usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila menyebut soalan ataupun mengulas soalan saudara pengurusi tadi, apakah acuan yang kita nak? Acuan kita ni, kita nak tamadun macam mana? Adalah tamadun sebagaimana yang telah dibuat hadarah di zaman kegemitan dahulu, ataupun ke tamadun yang lain, ataupun dalam bahasa kita acuan kita sendiri ya. Jadi panduan ada kepada kita. Apakah kita nak melahirkan insan kamil, ataupun kita nak melahirkan ulul albab, ataupun kita nak melahirkan manusia-manusia yang ada ilmunya tetapi tidak beramal, tidak mempraktiskan ilmu agamanya ataupun ilmu yang dipelajarinya. Oleh sebab itu, di perkara ini saya katakan bahawa apakah kita kena tentukan dahulu, apakah bentuk ketamadunan yang kita hendak lahirkan atau wujudkan. Dulu zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman Khulafa Umar Abdul Aziz sebagai misalnya, telah melahirkan satu ketamadunan yang sangat hebat, yang sangat dikagumi oleh dunia, baik barat ataupun timur. Melahirkan manusia-manusia yang sangat alim dan meneroka ilmu-ilmu tertentu yang belum lagi orang lain menerokinya. Itu zaman dulu. Dan apakah benda perkara seperti ini akan kita lahirkan di masa kita sekarang? Terima kasih Datuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin Muslimat yang dikasihi sekalian, satu mukadimah yang cukup baik, cukup panjang lebar, yang menjadikan kejayaan umat Islam dahulu sebagai satu panduan. Dan saya yakin dengan kita sebagai umat Islam di Malaysia ini merasa bangga apabila Datuk sendiri menyatakan bahawa bila melawat ke luar negara, mereka terpegun dengan cara Malaysia, dengan cara yang kita buat. Dan mudah-mudahan satu tamadun yang kita buat itu sendiri akan menjadi panduan kepada masyarakat Islam di luar negara, Datuk. Sebab itulah muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, kita kena berusaha untuk mengembalikan zaman kegemilangan Islam ataupun menjadikan kegemilangan mereka itu sebagai panduan. Jadi Datuk, saya rasa ada di kalangan peserta yang terutama dengan kita pada hari ini teringin nak mengumpulkan soalan, Datuk. Saya ingat kita kena beri kepada mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Fauza dari Yayasan Restu. Soalan saya adalah, di zaman kegemilangan Islam dulu, lahir ramai tokoh-tokoh cerdikawan Islam.
pada pandangan Datuk, apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan sedemikian berlaku? Dan bolehkah ianya berlaku lagi? Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fauzia daripada Yayasan Restu Datuk. Saya rasa soalan ini cukup baik Datuk di mana kita bangga dengan lahirnya tokoh-tokoh keagamaan Islam, Ibn Sina, Ar-Razi ataupun sebagainya. Yang saya yakin menjadi motivasi kepada kita orang Islam. Jadi bagaimana Datuk berdasarkan soalan tadi? Bagaimana nak mengembalikan dan adakah ia mungkin berlaku? Silakan. Terima kasih. Saya nak sebut beginilah mudah sikit. Sepatutnya kita mengambillah tokoh-tokoh terdahulu itu yang memberi ketamaddunan dalam sejarah kita sebagai idola. Kita macam kata pelajar-pelajar kita sekarang, jadikan Ibn Rushd sebagai idola, sebagai contoh. Jadikan Ibn Sina sebagai idola, idola kita. Jadi barulah kita nampak benda-benda perkara ini akan membantu kita untuk melahirkan kecemerlangan kita pada masa sekarang dan insya-Allah akan datang. Baik, soalannya pertama, bagaimana tokoh-tokoh itu lahir? Berdasarkan pahaman saya, tokoh-tokoh itu lahir kerana mereka mempunyai satu semangat yang tinggi dan mempunyai daya kritis yang sangat tinggi. Semangat satu, daya kritis dia pun begitu hebat. Dia membaca Al-Quran, dia memahami Al-Quran dan berfikir tentang ayat Al-Quran. Saya beri contohlah. Kadang-kadang kita ni, kalau baca Quran, baca saja-saja. Kita baca sebagai satu sejarah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa kita faham? Ayat tersebut. Kita faham ini sejarah. Ketika Abrahah nak meruntuhkan Kaabah, maka Tuhan utuskan buru-buru ababil dari langit, melontar dengan batu-batu menjadi, dan akhirnya hancur lebur ketika Abrahah itu seperti daun-daun dimakan ulat. Itu saja kita faham. Walhal orang bukan Islam dan orang Islam zaman dulu fikirkan ini satu kekuatan ketenteraan. Bagaimana tentera udara boleh mengebom musuh-musuh yang mau menghancurkan negara ataupun menghancurkan satu bandar. Kekuatan begitu memikir-fikir. Bukan setakat baca ini sejarah. Bukan. Begitu juga contohnya dalam mereka memahamkan ayat-ayat contoh ayat yang kauniyah, ayat yang memperihalkan ciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan. Kenapakah mereka akan menyoal kenapa mengenai matahari Allah menyebut dhiya'ah, qamar, bulan, nura. Kenapa? Jadi sebenarnya matahari mempunyai kekuatan cahaya, bukan setakat menyinari alam ini daripada gelap kepada cerah, malah lebih kuat lagi cahaya matahari itu, kuasa matahari itu, hingga dia boleh mencipta tenaga suria, tenaga matahari. Itu orang yang kritis, yang mana dapat memikirkan ciptaan Allah itu bukan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia. Dan orang-orang macam ini disebut dalam Quran sebagai orang-orang yang ulul albab, yang mempunyai pintu hati. Jadi kita nak lahirkan generasi yang seperti itu, yang mempunyai satu pintu hati yang dapat menerjemahkan Al-Quran, hadis-hadis sebagai satu terjemahan yang wakil, yang seimbang dengan keadaan kita sekarang. Itu yang kita, dan insya-Allah boleh. Kita mesti mempunyai satu manhaj, satu pendekatan, satu program yang bersungguh-sungguh ke arah itu. Jadi kalau orang dulu boleh, kenapa kita tidak boleh? Walhal kita hidup di zaman yang lebih moden, yang lebih canggih daripada mereka. Jadi Datuk, kita lihat di sini maknanya Al-Quran, kalau seorang itu memahami maksudnya dan dia berfikir secara Al-Quran, saya yakin maknanya orang itu akan maju dan membina tamadun di tempat kita, Datuk.